Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan berbincangkan tentang 6.4. Ya, masih lagi di bab 6, elektrik dan kemagnetikanan. 6.4 subtopik berkenaan tentang pengiraan kos penggunaan elektrik. Okey, yang pertama adalah kecekapan tenaga. Apa itu kecekapan tenaga? Dia ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Jadi kecekapan tenaga ni boleh ditunjukkan pada rumus tenaga output yang berfaedah bahagi tenaga input yang dibekalkan darab dengan 100%. Okey, kita tengok contoh pengiraannya. Okey, adalah contoh bagi pengiraan untuk mengira kecekapan tenaga. Rajah menunjukkan sebiji mentol berfilamen yang menyala. Okey, jadi soalannya berapakah kecekapan tenaga bagi mentol tersebut? Okey, yang di sini diberi bahawa 100 joule tenaga elektrik input. Jadi kat sini ada 100 joule untuk input. Okey. Jadi untuk output yang berfaedah ialah 8 joule. Okey, 8 joule untuk output. Okey, jadi baki. Okey, baki untuk tenaga output yang tidak berfaedah atau yang dibazirkan adalah 100 / 8, jadi 90 joule. Ini yang tidak berfaedah. Okey, maksudnya yang tidak faedah itu maksudnya dia akan hadir ataupun pergi dalam bentuk haba yang dibebaskan ke persekitaran. Okey, baik, contoh pengiraannya. Okey, ingat formula dia, tenaga output yang berfaedah. Tadi tenaga output berfaedah 8. Kan? Ni tenaga output yang berfaedah 8. Ya, bahagi dengan input yang dibekalkan. Input yang dibekalkan tadi adalah 100. Okey, sebab itulah 8 bahagi 100 darab dengan 100%. Jadi, berapakah kecekapan sebiji mentol ni? Jawapan dia 8%. Jadi 8% ni kalau dia kurang cepat lah. Saya hanya 8% per 100. Okey. Ini diberi contoh teknologi yang berkonsepkan cekap tenaga. Okey, diberi 3 jenis alat pencahayaan. Yang pertama adalah lampu berfilamen. Ya, contoh tadi. Yang kedua adalah lampu compact fluorescent lamp ataupun CFL, ya, lampu jimat tenaga. Yang ketiga adalah lampu LED. Okey, jadi ketiga-tiga ni kita boleh nampak daripada struktur binaan dia yang berbeza. Jadi untuk kecekapan tenaga, untuk lampu berfilamen ketegangan tenaganya hanya 10%, rendah. Untuk CFL fluorescent lamp ni dia adalah 50%, ya, sederhana. Dan antara 3 yang paling cekap tenaga adalah lampu LED, 90%. Hanya 10% tenaga yang tidak berfaedah bagi lampu LED. Jadi, anda boleh membuat pilihan yang mana satu untuk nak digunakan di kediaman. Okey, berdasarkan teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga. Kecekapan ialah istilah yang digunakan untuk menghuraikan kelancaran peralatan menjalankan kerjanya dan jumlah tenaga kecil yang diperlukannya untuk melakukan kerja ini. Kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output dalam bentuk yang berfaedah. Sebagai contoh, jenis-jenis lampu yang berbeza adalah berbeza kecekapan tenaganya. Lampu filamen mempunyai kecekapan tenaga sehingga 10%, manakala compact fluorescent lamp CFL sehingga 50% dan lampu LED sehingga 90%. Semakin tinggi kecekapan tenaga peralatan elektrik, semakin berfaedah tenaga output yang dihasilkan oleh peralatan elektrik tersebut. Mari kita cuba selesaikan masalah ini. Tenaga yang dibekalkan kepada sebuah lampu LED ialah 140 joule. Daripada jumlah tenaga yang dibekalkan ini, 112 joule dipindahkan dalam bentuk yang berguna.
bagaimanakah kecekapan mentol lampu tersebut? Dengan menggunakan rumus bagi kecekapan tenaga, iaitu tenaga output yang berfaedah dibahagi dengan tenaga input yang dibekalkan darab 100%. Kita gantikan nilai-nilai 112 Joule dibahagi dengan 140 Joule darab 100%. Jawapannya ialah 80%. Kecekapan lampu LED tersebut ialah 80%. Di Malaysia, Suruhanjaya Tenaga ST telah melancarkan program pelabelan kecekapan tenaga untuk pelbagai jenis peralatan elektrik. Label tenaga mengandungi maklumat berikut: perkadaran tenaga 1 hingga 5 bintang, jenis peralatan, perkadaran tenaga pada peralatan, informasi jenama dan model, penggunaan tenaga dalam kilowatt jam per tahun, penjimatan tenaga berbanding dengan peralatan berlabel 2 bintang dan ujian piawai yang digunakan. Baik, seterusnya adalah Suruhanjaya Tenaga ataupun ST telah melancarkan program perlabelan cekap tenaga bagi berbagai jenis peralatan elektrik untuk kemudahan orang awam. Jadi biasanya kamu akan nampak label ini pada peralatan elektrik ataupun elektronik. Kalau kamu nak pergi kedai, salah satu dia punya tips dia untuk membeli barangan elektrik adalah kamu tengok pada label Suruhanjaya Tenaga ni, ST ni. Okey, apa yang terkandung dalam label ni? Yang pertama, dia ada nampak ada bintang ni atas sekali. Okey, bintang ni maksudnya adalah perkadaran tenaga. Okey, 1 hingga 5 bintang. Okey, jadi kalau 5 bintang, tu baguslah. Maksudnya perkadaran tenaga ataupun kecekapan tenaga dia lebih baik. Kalau 1 bintang, 2 bintang, kurang baiklah. Okey, jadi seterusnya di sini ada ditunjuk label. Okey, label di sebelah kiri adalah jenis peralatan. Kalau aircon lah, penyambung udara lah. Kalau pecah ais lah. Okey. Jadi seterusnya di sini di XXX ni dia ada perkadaran tenaga pada peralatan, maksudnya angka dalam perkadaran tenaga. Okey. Seterusnya di bawahnya, okey, ni perkadaran tenaga ni maksudnya jumlah bintang ni. Jumlah bintang. Kalau bintang ni full maksudnya kat sini 5 lah. Okey, kalau 4 maksudnya kat sini 4. Seterusnya kita ada di sebelah kanan ada informasi jenama dan model. Okey, di sini. Okey, turun ke bawah. Dia akan bagi satu informasi tentang penggunaan tenaga purata untuk setahun. Dia boleh kirakan untuk kamu untuk setahun berapa kamu kena bayar bil. Contohnya di sini dia kata untuk penggunaan tenaga per tahun adalah 1597 kilowatt per hour. Okey, jadi di sini dia akan bandingkan. Kalau kita pilih peralatan ni, penjimatan tenaga berbanding dengan peralatan berlabel 2 bintang. Okey, dalam peratus berapa dibandingkan dengan 2 bintang? 2 bintang ni kira yang paling rendah lah. Cikgu tak pernah nampak 1 bintang. Yang paling kurang biasanya cikgu nampak 2 bintang. Kat sini dia kata 51.55% lebih jimat tenaga. Maksudnya kalau beli yang ni untunglah. Okey, yang akhir sekali apa yang maklumat, ia ada ujian piawai yang digunakan. Okey, dia bagilah bila diuji ni berkenaan nombor reference dia, rujukan dia. Okey, untuk penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik di rumah sudah tentulah macam mana kita nak tahu berapa kadar penggunaan kita akan tengok pada meter elektrik. Jadi meter elektrik di rumah kita adalah untuk berfungsi sebagai mengukur kuantiti tenaga elektrik yang digunakan. Jadi lazimnya bacaan pada meter elektrik itu diambil pada penghujung setiap bulan kan. Kalau tiap-tiap bulan, hujung bulan tu akan datang satu bil elektrik di rumah kamu. Jadi bacaan tersebut diambil bertujuan untuk menentukan kos penggunaan tenaga elektrik. Penggunaan tenaga elektrik purata bagi satu rumah kamu. Okey, jadi ini adalah contoh bagi meter elektrik bagi dalam bentuk analog.
dalam lama-lama. Kalau meter lama bentuk dia macam ni, dia analog. Okey, kalau meter berjenis baru, kadang-kadang ada yang kediaman yang TNB dah tukar, ataupun kediaman baru, taman baru, biasanya dia pasang dah digital yang baru dalam bentuk meter digital. Okey. Yang lama tu biasanya di rumah-rumah kampung yang tak tukar lagi. Biasanya kalau kediaman baru dia akan terus pasang meter digital dia macam ni. Dia keluar tulis nombor. Meter digital. Okey, seterusnya kita akan masuk berkenaan tentang pengiraan. Okey, tentang kuasa elektrik, arus elektrik dan voltan. Yang pertama, apa itu kuasa elektrik? Kuasa elektrik ialah P. Ingat, kuasa ialah P. Ialah kadar tenaga elektrik E. Okey, yang digunakan oleh satu alatan elektrik. Jadi unit SI bagi kuasa adalah watt. P ni dia punya unit dia W, watt. Bererti 1 joule tenaga elektrik digunakan dalam masa 1 saat. Okey, sebab itulah formula tenaga E bahagi dengan T. Maksudnya tenaga elektrik yang digunakan dalam 1 saat. 1 joule tenaga elektrik yang digunakan dalam 1 saat. Jadi kuasa elektrik dapat dirumuskan sebagai bentuk berikut. P sama dengan E bahagi T. Okey, T ni masa mesti dalam saat. E ni dalam joule. Jadi itu adalah formula dia bagi P. Okey, seterusnya arus elektrik. Arus elektrik ditakrifkan sebagai satu kadar aliran cas Q melalui satu konduktor. Okey, masih lagi dibentuk dalam kadar. Okey, jadi kalau kadar dia akan mesti bahagi dengan masa. Jadi unit SI bagi arus elektrik adalah ampere. I unit dia adalah ampere. Tadi kuasa unit dia adalah watt, W. Okey, kalau arus unit dia adalah ampere. Jadi bagi rumus untuk arus, bila dia kata pengaliran cas, jadi cas adalah Q bahagi dengan T. Sama juga T mesti dalam saat. Dan Q ni mesti dalam kolom. Okey, seterusnya V, ini voltan. Voltan ditakrifkan sebagai tenaga elektrik E yang digunakan untuk menggerakkan seunit cas elektrik. Nanti cas ni maksudnya Q lah. Okey, jadi untuk formula yang melalui satu konduktor. Jadi formula dia adalah V sama dengan E bahagi dengan Q. Okey, jadi unit SI bagi voltan adalah V, volt. Okey, jadi ingat balik perumus yang pertama adalah P sama dengan E bahagi T. T dalam saat, E itu dalam joule. Kedua, arus elektrik I ampere, unit dia sama dengan cas elektrik Q bahagi dengan T. T juga dalam saat. Dan ketiga adalah voltan, yakni tenaga elektrik yang digunakan E bahagi cas elektrik Q. Kamu kena ingat 3 formula ini. Okey, seterusnya contoh bagi pengiraan. Di sini diberi sebuah jak elektrik. Seperti ditunjukkan dalam gambar foto berlabel 2.2 kW 240V. Hitungkan arus yang mengalir melalui jak ini. Okey, kat sini dibagi watt. Watt ni apa? P kan tadi. Okey, 240 apa? V. Okey, jadi boleh guna formula P sama dengan V darab I. Jadi I yang kita nak cari, arus tadi. Jadi kita tukar P sama dengan bahagi V. I sama dengan P bahagi V. Kita masukkan sahaja nilai tadi 22 kW. Okey, maksudnya 2200 watt ni bahagi 240V. Okey, jadi jawapannya 9.17 ampere. Ini adalah meter elektrik. Meter elektrik digunakan untuk mengukur jumlah tenaga elektrik yang digunakan.
bacaan pada meter elektrik diambil pada setiap hujung bulan untuk menentukan kos penggunaan tenaga elektrik. Dalam memperkatakan tentang tenaga elektrik, terdapat 3 istilah penting yang anda perlu biasakan. Ini ialah kuasa elektrik, arus elektrik dan voltan. Kuasa elektrik P ialah kadar tenaga elektrik digunakan. Unit SI bagi kuasa ialah watt W. Kuasa elektrik boleh ditakrifkan dengan rumus kuasa elektrik P sama dengan tenaga elektrik yang digunakan, E dibahagi dengan masa yang diambil T. Arus elektrik I ialah kadar aliran cas elektrik Q melalui suatu konduktor seperti kuprum dan aluminium. Unit SI bagi arus elektrik ialah ampere A. Arus elektrik boleh ditakrifkan dengan rumus arus elektrik sama dengan cas elektrik Q dibahagi dengan masa yang diambil T. Voltan V, suatu konduktor ialah tenaga elektrik E yang digunakan untuk menggerakkan seunit cas elektrik Q melalui konduktor tersebut. Unit SI bagi voltan ialah volt V. Voltan boleh ditakrifkan oleh rumus voltan sama dengan tenaga yang digunakan E dibahagi dengan cas elektrik Q. Hubungan antara kuasa voltan dan arus elektrik digunakan untuk menentukan jumlah arus elektrik yang mengalir melalui peralatan elektrik. Ini boleh dihitung menggunakan rumus arus elektrik sama dengan kuasa elektrik dibahagi dengan voltan. Lihat contoh ini. Sebuah televisyen disambungkan kepada bekalan utama 240 volt. Jika televisyen mempunyai kuasa 120 watt, berapakah arus yang mengalir melalui televisyen tersebut? Dengan menggunakan rumus arus elektrik sama dengan kuasa dibahagi dengan voltan, gantikan nilai bagi kuasa elektrik iaitu 120 watt dan voltan iaitu 240 volt. Lakukan operasi dan arus elektrik adalah sama dengan 0.5 ampere. Okey, untuk pengiraan kos elektrik penggunaan tenaga elektrik, tenaga elektrik digunakan adalah kilowatt joule sama dengan kilowatt darab dengan masa dalam jam. Untuk tenaga elektrik yang digunakan, kita mesti darab dengan masa jam. Bukan minit, bukan saat. Jadi tenaga elektrik kita mesti tukar dia dalam kilowatt. Kilowatt darab J iaitu kilowatt jam. Jadi unit lazim yang digunakan untuk tenaga elektrik adalah kilowatt jam. Dan sebab apa nak kira tenaga elektrik? Sebab nanti kita nak kira kos penggunaan dia. Jadi 1 kilowatt jam ialah tenaga elektrik yang digunakan pada kadar 1 kilowatt ataupun 1000 watt dalam masa 1 jam. Jadi inilah kadar yang tetap dia untuk kita kira berapa unit nanti. Jadi 1 kilowatt jam lazimnya dirujuk kepada 1 unit. Jadi unit ni yang penting untuk kita cari, untuk kita darab dengan berapa jumlah per unit bagi nilai penggunaan elektrik. Okey. Contoh, di sini diberi cerek elektrik 2 kilowatt, maksudnya 2000 watt. Mengambil masa 10 minit. Ingat, tadi kalau untuk tenaga kita mesti juga dalam jam kan? Untuk mendidihkan air. Hitungkan kos penggunaan tenaga elektrik untuk mendidihkan air jika kadar bagi setiap unit adalah 21 sen. Jadi tugas kita sekarang adalah untuk mencari berapa unit yang digunakan. Jadi guna formula tadi, nak cari tenaga elektrik, iaitu kilowatt jam. Jadi masa dia punya formula dia adalah kuasa, iaitu kilowatt tadi darab dengan masa dalam jam. Okey, jadi kuasa tadi 2 kilowatt, maksudnya 2000 watt. Okey. Jam ni kita kena tukar minit ni kepada jam, iaitu 10 minit kita kena 10 bahagi 60. Okey, jam. Jadi inilah cara pengiraan dia, dan kita akan dapat 1.3 kilowatt jam. Okey. Jadi sebenarnya
untuk kalau dia bagilah kilowatt ni, tak perlu tukar kepada 2000. Sebab apa? Kalau kita kira tukar kepada 2000, maksudnya nanti di akhir tu kita kena convert balik kepada kilo. Sama je. Jadi ingat, kalau dia bagi dah kepada kilowatt, kilo tu memanglah sama dengan ribu, tapi kita tak perlu nak tukarkan sebab kita nak cari kepada kilowatt. Contohnya, kita dah tukar kepada 2000 tadi, darab dengan 10 bahagi 60. Okey, kita akan dapat 1000 per 3 kilo watt saja. Jadi kalau nak tukar je watt, sama je, kita potong jadi 1/3 kilowatt. Jadi kalau untuk tenaga elektrik, ingat hint dia, tak perlu tukar kilowatt ni kepada watt. Guna je kilowatt. Okey, jadi jawapannya kita akan dapat 1/3 unit. Jadi 1/3 unit ni masih darab dengan jumlah kadar. Jadi kita 1/3 unit darab dengan 21 sen. Jadi jawapannya ia adalah 7 sen. Jadi maksudnya kat sini kita guna cara elektrik ni selama 10 minit kadarnya adalah 7 sen. Kalau kita guna selama 60 minit, kadarnya darablah dengan 10. Maksudnya 60 minit karat dengan 6 lah. 7 darab 6. Jadi berapa sen? 7 darab 6 sama dengan 42 sen. Itu perkadaran dia. Kalau kita guna sebagai 60 minit ataupun sejam. Okey, seterusnya kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Dan selain menggalakkan penjimatan penggunaan tenaga elektrik di rumah, Suruhanjaya Tenaga ataupun ST juga menyediakan perkhidmatan seperti ECOS ataupun ECOS untuk kegunaan perindustrian dan perniagaan yang menggunakan konsep penjimatan penggunaan tenaga. Okey, jadi binaan bangunan hijau semakin berkembang di Malaysia. Apa itu rumah hijau? Ataupun bangunan hijau. Bangunan hijau tu adalah satu konsep bangunan yang mana dia akan guna tenaga elektrik seminima mungkin. Jadi dia sangat cekap tenaga, dia menggunakan sumber-sumber lain ataupun kaedah dari segi kaedah pengudaraan, dari kaedah pencahayaan, semua dia gunakan konsep bangunan hijau. Jadi sistem pengudaraan yang cekap dapat mengurangkan penggunaan alat penghawa dingin. Jadi kalau satu bangunan, kalau di rumah kamu kan, rumah kamu banyak, biasanya kalau kat rumah, konsep rumah di atas ada lubang-lubang. Itu maksudnya baguslah pengudaraan. Jadi pengudaraan yang bagus akan mengurangkan alat penghawa dingin sebab rumah kamu akan jadi sejuk. Kalau tak ada lubang, tak ada tingkap yang kurang pengudaraan, maksudnya panas, kamu terpaksa pasang aircon dan kipas. Reka bentuk yang maksimum pencahayaan semula jadi dapat mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik. Dan seterusnya, pemasangan panel suria sebagai sumber tenaga boleh baharu menggantikan sumber tenaga konvensional. Sumber konvensional ni yang elektrik biasalah, plug tu. Okay, jadi tugasan kamu untuk pembelajaran pada kali ini adalah kamu kena buat satu lakaran tentang idea bangunan hijau. Kamu cipta bangunan hijau kamu sendiri, kamu labelkan apa yang kamu nak letak pada bangunan hijau kamu tu supaya dia mesra alam, dia cekap tenaga, dia kurang penggunaan tenaga elektrik. Dan idea ini kita akan bincangkan pada kelas akan datang. Itu saja pembelajaran kita pada video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.